Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan adakan sesi temu bual dengan Grup CEO Rawdatul Iman Berhad. Bersama kita pada hari ini adalah Encik Isyamuddin, merupakan Grup CEO Rawdatul Iman Berhad. Apa khabar Encik Isyamuddin? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sertai dalam temu bual ini. Baik, okey Encik Isyamuddin. Kita akan lalui temu bual ini dengan bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan penyediaan Encik Isyamuddin. Baik Encik Isyamuddin, boleh kita mulakan? Baik, boleh. Baik, okey Encik Isyamuddin. Bolehkah Encik Isyamuddin berkongsi kaitan dengan sejarah ringkas perniagaan utama syarikat Encik Isyamuddin? Alhamdulillah, boleh. Baik, insyaAllah. Syarikat ini telah dimulakan sekitar 16 tahun yang lalu oleh ibu saya sendiri, bermula dengan perusahaan Taska pada tahun 2005, kemudian perusahaan pendidikan iaitu bermula dengan Tadika pada tahun 2009 dan kemudian diikuti dengan sekolah pada tahun 2011 dan kemudian beberapa perusahaan setelah itulah. Namun beliau telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan tahun yang sama juga saya dilantik sebagai CEO bagi menggantikan posisi beliau. Jadi itu sekadar sejarah ringkas yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan Rawdatul Iman. Baik, terima kasih Encik Isyamuddin. Baik Encik Isyamuddin, Encik Isyamuddin ada mengatakan tadi Encik Isyamuddin melakukan perniagaan education, betul? Boleh tahu di mana lokasi Encik Isyamuddin? Lokasi kami berada di kawasan Skudai, berdekatan dengan UTM dan juga kawasan yang banyak taman bernama Pulai inilah, di kawasan berhampiran dengan Taman Universiti. Baik. Okey Encik Isyamuddin, jadi kalau kita perhatikan sekarang ni merupakan situasi yang agak tidak, orang cakap tidak begitu stabil yang ada kaitan dengan COVID-19 ya. Okey, boleh Encik Isyamuddin cerita secara ringkas bagaimana Encik Isyamuddin bersama pasukan di dalam syarikat mengambil tindakan terhadap situasi ini secara inovatif. Apakah tindakan inovatif yang Encik Isyamuddin yang dilakukan? Okey, boleh teruskan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita tidak nafikan bahawa keadaan sekarang sangat getir untuk melaksanakan pendidikan atas talian dan sebagainya. Namun ini adalah satu inisiatif yang mahu atau tidak perlu diambil bagi meneruskan urus niaga ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. Di antara inovasi yang kami lakukan ialah kami membeli platform Zoom dan mengadakan makna kata satu produk pendidikan atas talian yang kami cipta sendiri, konten yang berlandaskan pendidikan daripada KPM, Jabatan Agama dan sebagainya, termasuk tahfiz Al-Quran, tetapi dalam bentuk yang lebih kreatif seperti buku ini adalah buku yang kami terbitkan bersama pihak Karangkraf. Buku ini boleh didapati di pasaran terbuka dan buku ini adalah hasil pihak kami sendiri. Buku ini adalah hasil pihak kami sendiri, cuma dari sudut percetakannya kami bekerjasama bersama pihak Karangkraf. Dan hal ini ataupun hasil ini kami cipta ataupun kami buat inovasi untuk tujuan dalaman bagi pihak kami sendiri dan juga kami kongsikan dengan pihak luar. Mudah-mudahan membantulah jawapan saya tadi. Baik, terima kasih Encik Isyamuddin. Okey Encik Isyamuddin, Encik Isyamuddin ada ceritakan tadi secara ringkas berkaitan dengan perniagaan yang Encik Isyamuddin lakukan dalam company atau syarikat Encik Isyamuddin sekarang. Selain daripada education, adakah bisnes lain yang Encik Isyamuddin lakukan dalam perniagaan syarikat Encik Isyamuddin? Ada. Untuk pendidikan, kita ada sedikit kekangan buat masa ini. Dalam masa yang sama, sebelum COVID ataupun PKP yang dimulakan pada bulan 3 tahun lalu, kami telah pun membina syarikat, di antaranya syarikat
kesihatan di mana syarikat ini masih boleh beroperasi seperti biasa walaupun PKP dan sebagainya. Selain daripada itu, kami juga ada perniagaan seperti peruncitan, pertanian dan sebagainya lah. Baik, terima kasih Cik Syamudin. Baik Cik Syamudin, soalan seterusnya Cik Syamudin, daripada apa yang Cik Syamudin telah kongsikan sebentar tadi, ini melambangkan Cik Syamudin dan pasukan iaitu company atau syarikat Cik Syamudin melakukan inovasi terbuka. Boleh Cik Syamudin kongsikan dengan kami apakah faedah bagi syarikat Cik Syamudin apabila Cik Syamudin melakukan inovasi terbuka? Baik, Cik Syamudin teruskan. Alhamdulillah. Sekiranya kami melakukan inovasi secara tertutup, maka dari sudut pasaran ataupun menjana aliran tunai hanyalah sangat sedikit kerana kami hanya memberi tumpuan kepada pelanggan sedia ada. Tetapi apabila kami membuat inovasi secara terbuka, perkongsian pasaran itu boleh kami jana melalui customer ataupun pelanggan sedia ada. Bahkan kami boleh buat new market share bersama-sama dengan penduduk ataupun pengguna yang berdekatan ataupun pengguna yang mahukan produk yang kami inovasikan di kawasan luar daripada kawasan tempatan yang sekitar kawasan kami lah. Itu kelebihan yang saya lihat lah. Baik, terima kasih Cik Syamudin. Baik Cik Syamudin, soalan seterusnya, boleh Cik Syamudin kongsikan apakah cabaran yang Cik Syamudin dan pasukan di dalam syarikat Cik Syamudin terima iaitu hadapi dan bagaimana tahap persaingan syarikat Cik Syamudin di sekitar keberadaan syarikat Cik Syamudin? Baik. Kita tidak nafikan bahawa sememangnya dalam perniagaan ada persaingan dan di kawasan kami sendiri dari sudut pendidikan kurang lebih ada 10 pesaing. Maknanya kalau kata tadika dan taska, saya rasa berpuluh pesaing, bahkan mungkin ratusan kalau dikira lebih teliti lagi. Namun untuk bahagian persekolahan, ada juga beberapa pesaing terdekat. Tetapi alhamdulillah kami ada beberapa perniagaan yang lain seperti bahagian kesihatan, bahagian pendidikan khas, bahagian terapi seperti terapi pertuturan, fisioterapi dan berbagai perniagaan yang lain lagi. Kami lihat menjual nilai jauh lebih utama berbanding kita fikirkan tentang apakah yang strategi yang hendak dilakukan oleh pesaing-pesaing kami. Oleh itu, apa yang paling penting sejujurnya adalah memberikan nilai yang paling baik dan juga perkara tersebut apabila perakui ataupun satisfied of the client, mereka sendirilah yang akan mencadangkan tempat kami dari sudut taska, tadika, sekolah, bahagian kesihatan, pendidikan khas, urutan, fisioterapi, peruncitan, perniagaan-perniagaan lain seperti pertanian dan sebagainya kepada customer-customer yang lain. Dari situlah walaupun kami mempunyai masalah dari aliran tunai sedikit sebanyak, tetapi perniagaan-perniagaan yang lain ini serta kualiti yang ditawarkan secara lebih optimum, itulah yang menjadikan buah mulut dari satu pelanggan kepada pelanggan-pelanggan yang baru, insya-Allah. Okay, baik, terima kasih Cik Syamudin. Baik Cik Syamudin, boleh Cik Syamudin terangkan apakah model perniagaan yang diguna pakai oleh syarikat Cik Syamudin? Alhamdulillah, terima kasih. Setelah masuk tahun yang ke-16 dan saya adalah seorang CEO yang baru bagi syarikat yang telah ditubuhkan di keluarga ini, kami telah bermula dengan beberapa syarikat sebelumnya iaitu Enterprise, kemudian diikuti dengan PLT, kemudian diikuti dengan beberapa syarikat sendirian berhad dan kami kini mempunyai syarikat berhad bagi mengatur dan juga mentadbir anak-anak syarikat kami
dari sudut beberapa perniagaan seperti mana dikatakan tadi, bahagian kesihatan, bahagian pendidikan, pertanian, peruncitan, bahagian investment dan sebagainya melalui satu syarikat utama iaitu Raudatul Iman Holdings Berhad, di mana model yang kami guna pakai sekarang ni melalui platform Berhad ini akan kami buat kerjasama dengan pelbagai pihak bagi membuka syarikat-syarikat yang lain untuk memastikan aliran tunai kami sentiasa mencukupi, bahkan mengoptimumkan segala yang kami ada, sources ataupun sumber-sumber yang kami ada bagi menjalankan perniagaan-perniagaan kami untuk waktu sekarang dan supaya kami boleh ke hadapan dengan lebih baik lagi. Baik, Cik Syamudin. Terima kasih. Okey, Cik Syamudin. Boleh tak Cik Syamudin kongsi sedikit sebanyak secara ringkas strategi pemasaran yang diguna pakai oleh syarikat Cik Syamudin? Buat masa ni zaman online kan, jadi kami memang menumpukan banyak peluang-peluang yang ada di atas talian. Di antaranya melalui FB Ads, Instagram, kemudian segala yang adalah seperti website, Telegram dan sebagainya, WhatsApp. Jadi oleh itu ini di antara apa yang ada di atas talian lah. Kami juga tak melupakan pemasaran offline seperti menyediakan brosur dan sebagainya. Pada masa yang sama kami juga mendapati bahawa pemasaran jenis dari mulut ke mulut ini di antara satu strategi yang agak memberikan impak yang besar kepada perniagaan ataupun pengurusan kami, di mana mana-mana pelanggan yang sangat-sangat berpuas hati dengan kualiti perkhidmatan yang kami tawarkan ataupun barangan yang kami jual, mereka akan mencadangkan kepada pihak lain supaya terus membeli dengan pihak kami atau berurusan dengan pihak kami. Baik, Cik Syamudin. Terima kasih atas penjelasan itu. Apa yang saya nampak di sini iaitu strategi pemasaran adalah pelbagai daripada Cik Syamudin dan syarikat yang Cik Syamudin buat. Daripada yang Cik Syamudin bagi tahu iaitu strategi pemasaran, boleh saya tahu yang mana satu yang lebih berkesan, yang lebih orang cakap lebih berkesan untuk strategi untuk dilakukan di dalam syarikat Cik Syamudin? Alhamdulillah. Sebenarnya strategi pemasaran ini dia subjektif. Bermakna setiap strategi itu ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Namun begitu tak dinafikan di antara semua strategi itu pasti ada di antara strategi yang paling utuh, dan kita tidak boleh nafikan di antaranya ialah strategi dari mulut ke mulut, di mana apabila kita memberikan perkhidmatan yang paling berkualiti ataupun yang paling baik, kita tidak boleh nafikan itulah yang menjadi kepuasan kepada mana-mana pelanggan, dan mereka sendirilah yang akan mencadangkan perkhidmatan kami ataupun hasil barangan, dagangan ataupun jualan kami kepada pihak yang lain untuk kami menjana customer segmen yang terbaru. Baik, terima kasih atas penjelasan tersebut, Cik Syamudin. Baik, Cik Syamudin. Seperti yang kita dah lalui soalan demi soalan tadi, Cik Syamudin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cik Syamudin. Boleh Cik Syamudin terangkan secara jelas berkaitan kedudukan keuangan syarikat Cik Syamudin pada ketika ini dan bagaimana Cik Syamudin menganggap syarikat Cik Syamudin dapat bertahan di masa yang akan datang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Soalan ini agak sukar sebenarnya, khususnya pada era pandemik ini, di mana kita perlu lebih kreatif dalam mendapani pelbagai masalah-masalah yang berlaku. Berkenaan dengan kedudukan kewangan pada masa ini, Alhamdulillah masih lagi stabil, masih lagi boleh kita meneruskan perniagaan-perniagaan yang ada. Cuma untuk mendapani beberapa tahun untuk masa akan datang, kita perlu akur dengan perubahan dan tahap kreatif untuk mencipta peluang menjana kewangan ataupun aliran tunai pada masa akan datang. Yang mana kita tidak dapat nafikan, jika kita bergerak sendiri mungkin kita boleh bergerak laju, tetapi jika kita ingin pergi lebih jauh maka kita perlu bergerak bersama-sama. Oleh itu,
beberapa tahun kebelakangan ini, pihak syarikat kami telah pun menjalankan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak untuk membuka syarikat-syarikat ataupun perniagaan-perniagaan yang lain selain daripada pendidikan. Di antaranya kesihatan, peruncitan, pertanian, perdagangan, investment dan sebagainya. Maka dengan itu, di antara strategi yang utuh yang kami lihat untuk masa akan datang, pertama sekali perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu dan kami telah pun melaburkan sebahagian wang kami untuk menambah ilmu baru pada era pandemik ini, dan kami dapati aliran tunai sebenarnya masih lagi ada, cuma dia beralih arah daripada sebelum ini ke arah fizikal, dan di antaranya dia mengalir kepada bahagian atas talian seperti mana yang saya katakan tadi. Oleh itu kita perlu kreatif untuk mendapatkan pasaran baru. Dan pada waktu sekarang, siapa yang kreatif dan mengambil peluang yang terbaru ini, maka dia akan boleh jadi juara pada masa akan datang. Dan sebagai rumusan atau ringkasan daripada soalan ini, iaitulah kita buat kerjasama strategik dengan pelbagai pihak ataupun partner untuk membuka syarikat-syarikat atau perniagaan-perniagaan baru, membuat merge and acquisition, mengambil saham daripada syarikat-syarikat yang lain, dan kita tidak nafikan bahawa kita dalam perancangan setidak-tidaknya 3 tahun akan datang untuk list syarikat berhad kita di IPO dengan anggaran nilai sebanyak 700 juta waktu kami akan ke first board kelak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Syamuddin di atas perkongsian yang saya rasa sangat-sangat bernilai sesi ini ya, Cik Syamuddin. Baik, Cik Syamuddin. Saya dengar ini, saya berterima kasih sangat-sangat dengan Cik Syamuddin atas masa Cik Syamuddin, perkongsian yang sangat berguna ini Cik Syamuddin. Saya doakan semoga syarikat Cik Syamuddin berkembang maju dan diraih di dalam masa-masa yang sangat gentar ini dan juga di dalam masa yang akan datang kelak insya-Allah. Baik Cik Syamuddin, dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi. Okey, Cik Syamuddin, be safe. Okey, Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.